Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, ramai yang masih bersuara tentang kes Zara Khairina. Ramai yang masih melaungkan justice for Zara. Kita dapat lihat di media sosial, ada perhimpunan dibuat, stiker dibuat, bendera dibuat menunjukkan sokongan moral kepada keluarga Zara, dan rakyat menuntut keadilan untuk adik Zara Khairina. Tapi apa keputusan terkini? Keputusan terkini yang kita ada? Setelah beberapa berita yang kita dengar, ada pelanggaran SOP, ada yang menyebut beberapa individu termasuk pengetua, waden, dan macam-macam lagi lah berita kita dengar. Bukti yang melibatkan diari adik Zara. Jadi bermacam-macam berita tentang kes ini. Tapi apa keputusan terkini? Itu yang kita tuntut hari ini. Walaupun kita mesti menghormati siasatan, tapi ada yang kata kes ini sudah terlalu lama. Jadi bila terlalu lama dilihat, ada yang mencurigakan. Ada yang kata begitu. Oke, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, mungkin ini adalah jawaban kepada masalah kesehatan Anda. Apa saja jenis penyakit, Anda boleh mengambil produk ini. Sekiranya Anda ingin maklumat lanjut, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, kita teruskan dengan kes Zara Khairina. Ada satu pendapat ataupun ada satu ulasan. Saya mendengar ataupun melihat daripada media sosial beberapa komen, beberapa video yang dibuat oleh pengamal media sosial. Ada yang kata Menteri UMNO, Menteri PKR, dan juga Anwar. Tapi mereka ini yang tidak menjalankan tugas dengan baik, yang dilihat agak lembab dalam pengurusan kes Zara. Ada yang menuntut mereka untuk letak jawatan. Ada yang menuntut Fadlina Sidek, Menteri Pendidikan. Ada yang menuntut Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, untuk letak jawatan. Ada yang menuntut Anwar. Tidak, kerajaan hari ini seolah-olah tidak memberikan sepenuhnya perhatian terhadap kes ini. Tapi itu semua pandangan daripada netizen. Nah, saudara-saudara, adakah tuntutan-tuntutan ini relevan? Adakah tuntutan ini boleh membawa kepada cepatnya penyelesaian kes Zara Khairina? Berkaitan dengan kes ini, saudara-saudara, saya terfikir, kalaulah pembawaan kes ini sehinggalah PRU 16 dan mungkin PRN Sabah, adakah ini boleh menyebabkan kerajaan yang memerintah hari ini boleh mendapat risiko tinggi untuk ditumbangkan? Pertama, ada yang kata Menteri PKR, Menteri UMNO yang terlibat, yang ada membuat kenyataan berkaitan dengan kes Zara. Mereka ini tidak layak untuk memegang platform kementerian tersebut. Mungkin ada yang kata Menteri PKR, Saifuddin, Fadlina Sidek, dan juga Menteri UMNO mungkin juga Azalina Othman yang ada juga membuat kenyataan berkaitan dengan kes ini. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu sejauh mana proses ataupun keputusan kes Zara Khairina setakat ini. Tapi yang kita mau keadilan untuk adik Zara Khairina. Kita pun tidak tahu Menteri UMNO, Menteri PKR ataupun mana-mana menteri yang ada membuat keputusan berkaitan kes ini, membuat pendedahan berkaitan kes ini, termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita tidak tahu kebenarannya. Jadi apa yang kita boleh buat adalah terpaksa menantikan, terpaksa tunggu keputusan yang benar. Dan yang paling penting, rakyat menuntut keadilan untuk Zara Khairina. Kebenarannya perlu dibongkarkan. Apapun, kita nantikan saja apa keputusan penting daripada kerajaan selepas ini.
Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Apa kabar Anda semua? Saudara-saudara, masih lagi ramai yang bercakap tentang kes Zara Kerina. Laungan Justice for Zara himpunan dibuat hampir di setiap pelosok negara. Ini menunjukkan kesatuan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, bukan sahaja di Sabah, bahkan di seluruh Malaysia dan mungkin di seluruh dunia, supaya keadilan dapat ditegakkan. Tapi saudara-saudara, saya yakin Anda pernah mendengar berkaitan dengan beberapa nama ataupun beberapa berita. Ada pelanggaran SOP yang dilakukan, dan kita juga ada mendengar kenyataan daripada Ketua Polis Negara berkaitan dengan tindakan terhadap pegawai ataupun penyelia, penyiasat yang melibatkan kes Zara yang dikatakan melanggar prosedur operasi standar. Nah, saudara-saudara, ada satu ulasan yang saya nak share kepada Anda berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum itu saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan sistem imun, menyeimbangkan sistem imun dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang mungkin ada masalah kesehatan, yang memerlukan terapi imun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin inilah jawaban kepada doa Anda. So, saudara-saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Kita teruskan dalam isu kita hari ini. Saudara-saudara, polis pegawai yang langgar SOP, apa status mereka hari ini? Ada yang mulai bertanya di media sosial, adakah mereka ini sudah ditangkap? Apakah tindakan yang dilakukan terhadap mereka? Itu pertama, yaitu pegawai dan pegawai yang terlibatlah yang dikatakan melanggar SOP. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya di media sosial ramai yang masih menuntut pengetua, warden, guru ataupun siapa yang terlibat pada waktu itu yang saya pun tak tahu dari mana akar cerita ini, dari mana pangkal cerita ini yang boleh membawa kepada nama pengetua, nama warden dan nama guru. Kalau guru yang membuat cerita mesin bas itu dah buat pengakuan. Walaupun beliau mengaku tidak bersalah, tapi beliau mengaku beliau didapati hanya membuat maklumat tersebut kerana ingin nak buat konten dalam media sosial. Tapi bagaimana dengan pengetua, warden dan beberapa pihak yang disebut-sebut sehingga ada netizen yang berkata mereka ini perlu ditangkap. Kita tertanya-tanya. Kalau benarlah pengetua kah, warden kah, pegawai polis kah, dokter kah, pelajar kah, ataupun siapapun juga pihak yang memang terlibat dan memang bersalah, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang, hukuman yang setimpal. Tapi masalahnya kita masih menantikan keputusan yang rasmi bahwa mereka ini bersalah. Nah, saudara-saudara, kita nantikan saja bila ada keputusan rasmi dan benar atau tidak mereka ini bersalah atau tidak. Saudara-saudara, dalam pada itu, Ketua Polis Negara pun sudah membuat kenyataan, mengumumkan tindakan tata tertib ke atas pegawai yang terlibat sekiranya didapati melanggar SOP. Nah, saudara-saudara, kita nantikan. Bukan saja mereka-mereka ini kalau didapati bersalah perlu ditangkap. Tapi yang paling penting dalang utama. Tak kisahlah pembuli kah, siapakah. Kalau memang bersalah mereka perlu ditangkap. Mereka perlu dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, apapun kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan terus kuat. Dan kita berdoa supaya semua proses dijalankan dengan tulus sesuai dengan harapan Perdana Menteri sebelum ini. Saudara-saudara,